memajukan sektor perkilangan. Dan seterusnya kita pun orang kata evolve lah sehingga pada tahun 2000 kita terlibat dengan merger dengan Amanah Capital. Okey, dan daripada situ sehinggalah sekarang kita diletakkan di bawah Pemodalan Nasional Berhad. So dengan kata lain, MIDF ni adalah salah satu GLC lah, iaitu syarikat yang berkaitan kerajaan. Dan pada masa yang sama, kita juga adalah salah satu agensi di bawah MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Selain pada MIDF, kita ada MIDA, kita ada Matrix, kita ada MARI, kita ada NPC, dan sebelum ni sebenarnya kita pun SME Corp pun ada dalam ni, cuma sekarang ni dia dah pindah ke Kementerian Medak lah. Di bawah MIDF ni kita ada 3 jenis bisnes, iaitu bank pelaburan, investment bank, pengurusan aset dan juga kewangan pembangunan. Dan untuk sesi hari ini dan untuk orang kata unit yang saya ada ni ialah di bawah kewangan pembangunan, iaitu untuk memajukan untuk bagi orang kata sokongan dana kepada sektor untuk membangunkan industri. Okey, setakat ini saya share sedikit jumlah yang telah kita biayai lebih kurang dalam 16.2 bilion daripada kumulatif lah daripada awal penubuhan, dan kita telah membantu lebih kurang daripada 9,600 syarikat. Okey, skim pengukuhan PKS di mana yang Cik Kai bagi tahu tadi, skim ni adalah diusahakan ataupun dicadangkan oleh SME Corp dan juga di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan SME Corp telah mengajak MIDF untuk turut serta dalam orang kata sebenarnya kata hubungan SME Corp dengan MIDF ni sebenarnya dah lama. Masa awal-awal SME Corp ditubuhkan dulu pun sebab kita kalau ada yang orang kata tuan-tuan ataupun perempuan yang tahu, sebab kita ada satu skim yang memang kita dah bekerjasama dengan SME Corp sebelum ni, iaitu kita ada skim untuk PKS. Yang itu kita masih lagi ada, cuma yang ini adalah skim baru dan dia adalah khusus untuk keadaan sekarang lah. InsyaAllah saya akan sharekan juga skim yang lain-lain kalau kita ada masa lah. Okey, sebelum tu macam biasalah. Yang ini saya rasa mungkin kebanyakan tuan-puan dah biasa. Sebab skim ni dia disebabkan skim ni adalah untuk PKS, maka amat penting untuk kita tahu definisi PKS tu sendiri. Okay. So untuk sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan. So maknanya ini adalah orang kata langkah pertama. Bila kita dapat permohonan ataupun inquiry, kita akan tanya dia PKS ke tak. Kalau dia tak pasti, okay, kita akan tanya tengok jumlah jualan tahunan ataupun jumlah pekerja. Okey, apa itu skim? Okey, yang ini adalah kita panggil ciri-ciri yang ada dalam skim yang semua ni lah. Okey, yang pertama dari segi jumlah pinjamannya maksimum ialah sebanyak 250,000. Bertepatan dengan skim ni, dia adalah tujuan untuk membantu PKS, sama ada PKS, maka jumlah tu kita pun tak maksimumkan tinggi sangat. Sebab kalau boleh kita nak bantu banyak syarikat. Lagi banyak syarikat tu lagi orang kata afdal. Okay, minimum ialah 50,000. Okey, kenapa 50,000 bukan 10,000 ataupun 20 ataupun 5,000, 1,000? Sebab MIDF kita sebenarnya adalah diberi mandat untuk membiayai syarikat ataupun perusahaan yang
kategori kecil dan sederhana. Okey. Kalau 50,000 ke bawah tu kebiasaannya adalah kategori mikro. Untuk kategori mikro ni sebenarnya dia ada orang kata channel lain. Dia ada banyak channel yang dia boleh dapatkan akses. Tapi untuk kategori kecil dan sederhana ni dia agak sedikit limit. Dia ada cumanya tapi yang bagusnya sebab untuk sektor kecil dan sederhana ni ada yang mampu untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank-bank komersial. Okay. Cumanya mana yang tu kita sebagai orang kata kita complement, kita lengkapkan ekosistem tu. Sebab tu untuk pinjaman ni minimum ni adalah kita tetapkan 50,000 sebab dengan kata lain kita kalau bawah 50,000 ni dia kategori micro financing which is bukan kita punya mandate lah. Okey. Tempoh pinjaman maksimum dia adalah 7 tahun. Dan untuk skim ni sebenarnya kita ada bagi kalau tuan puan perasan note di bawah tu bawah sekali note tu dia ada tulis termasuk tempoh maksimum moratorium 6 bulan dan tempoh tangguh sehingga 6 bulan. Okey, maknanya di sini saya bagi contoh, katakan kita bagi pinjaman sebanyak 250,000 dan tempoh bayar balik adalah sebanyak 7 tahun. Okey, untuk tahun yang pertama, maknanya tahun yang pertama tu kita tidak syarikat tidak perlu membayar installment. Contoh kalau katakan installment dia 10 kita ambil 1,000 lah. Dia cuma perlu membayar portion ataupun bahagian faedah tu ataupun bahagian keuntungan. Saya bagi contoh, katakan monthly installment ataupun bayaran bulanan adalah 1,000. Dan dalam 1,000 tu 200 adalah bayaran untuk keuntungan 3%. Okey, untuk tempoh yang tahun yang pertama tu syarikat hanya bayar RM200 sebulan selama 12 bulan. Dan tahun kedua sehingga tahun ke-7, 6 tahun, baru dia bayar RM1,000 sebulan. Okey, itu cara dia. Dan selain daripada itu, kita juga bagi moratorium. Okey, yang tadi 1 tahun bayar 200 selama 12 bulan. Okey, untuk tempoh 6 bulan pertama, yang tahun pertama tadi, tak perlu bayar. Moratorium ni maknanya dia term dia tak perlu bayar pada 6 bulan. Tetapi tempoh yang ke bulan ke-7 hingga ke bulan 12 dia kena bayar 200 untuk 2 bulan. Okey. Tujuan dia sebab kita kalau boleh untuk 6 bulan pertama tu kita nak bagi PKS ni dia boleh tumpukan perhatian dia macam mana dia nak naikkan balik bisnes dia tu bila dia dapat dana ni. Dia kena buat strategi dia sebab dia tahu lepas 6 bulan dia dah start kena bayar. Itu pun dia tak perlu bayar 1,000, dia cuma perlu bayar 200 tambah 200. So kalau kebanyakan PKS ni saya percaya dia orang ni kata dari segi pengaliran tunai tu agak bijak, agak pandai, maka boleh dia boleh bayar 200 tu cuma kita tak kira. Kita bagi option, kita cuma ambil kiraan tu bulan ke-7. Dan dia non compounding, maknanya contoh kalau bulan pertama tu tak perlu bayar 200, kita tak ada charge penalty yang kat situ. Cuma 200 tu kita tunda ke bulan ke-7. Okey, itu untuk penerangan yang berkaitan dengan tadi moratorium, tempoh tangguh, grace period dan juga okey, dari segi peratusan pembiayaan tu sehingga 90%. Okey, yang ini kalau kita tengok di bawah tu kita ada jenis-jenis apa yang jenis pembiayaan yang kita boleh sediakan di bawah skim ini. Yang pertama ialah pembiayaan aset. Okey, aset ni maknanya aset syarikat lah. Sama ada mesin ataupun peralatan ataupun kenderaan bermotor komersial, maknanya macam-macam lah. Katakan van, lori yang nak angkut barang berniaga, dan termasuk juga kalau kata food truck,
Okey, yang itu pun termasuk. Okey, yang keduanya perkakasan dan perisian ICT. Yang ini berkaitan dengan IT lah, sistem. Mungkin ada IKS yang bercadang nak orang kata kukuhkan dia punya digital marketing ataupun nak penetrate sales tu ataupun jualan tu melalui kaedah online. Mungkin dia perlu sistem yang lebih kata kukuh lah ataupun lagi canggih untuk dia outreach. Dia boleh juga memohon di bawah skim ni. Dan yang selain pada aset, kita juga menyediakan untuk modal kerja. Yang ini yang agak orang kata agak biasalah. Modal kerja ni dia akan cover, saya bagi contoh, ialah kita panggil perbelanjaan operasi. Belanja operasi ni macam kita punya perbelanjaan operasi yang rutin lah, bulanan. Contoh, pembayaran gaji, mungkin sewaan, dan juga bil-bil lah, bil air, bil api, termasuklah bil internet. Mungkin kalau tuan-puan ada gas supply, mungkin juga pembayaran gas tu. So dia adalah mewakili untuk modal kerja dan juga untuk pembelian stok ataupun bahan mentah termasuk juga. Okey, dia agak menyeluruh. Okey, kembali kepada yang peratusan tu, maknanya contoh kalau kata aset tu mungkin nak beli sistem tu berharga 100,000, maka kita punya portion ialah 90,000 lah. Pihak syarikat kena keluarkan baki 10% lah, dan biasanya dia lebih kepada bayaran deposit lah yang biasa kita bayar kalau kita beli aset lah. Okey, seterusnya kadar keuntungan macam yang saya katakan tadi ialah 3%. Okey. Di MIDF ni kita panggil standard rate kita adalah 4%. Tapi untuk skim smooth ni kita kurangkan sebab kita tahu yang penting kita nak bantu PKS lah untuk ni kukuhkan, so kita kurangkan kos pembiayaan mereka. So sebab itu kita bagi kadar dia adalah hanya 3% lah. Okey. Okey. Siapa yang layak? Okey. Sebenarnya untuk skim ni yang pertamanya dia terbuka kepada semua sektor ekonomi. Okey. Semua sektor ekonominya, maksud dia tak kira sama ada syarikat di sektor perkilangan ataupun sektor perkhidmatan, atau sektor pertanian, perladangan, penternakan, semua boleh. Okay. Yang penting syarat ni kena adalah 60% equity syarikat dipegang oleh rakyat Malaysia. Okay. Dan juga hendaklah memiliki lesen perniagaan yang sah. Tetapi sekiranya syarikat tidak ada, mungkin disebabkan kawasan ataupun jenis perniagaan tu tak memerlukan lesen, kita akan pertimbangkan juga. Dan nanti kita akan cuba bantu syarikat, kemudian pihak MIDF dan pihak SME Corp akan orang kata bagi khidmat nasihat lah. Okay, macam mana syarikat nak mendapatkan lesen perniagaan ataupun akan bagi nasihat yang berkaitan lah. Okay, tapi kita tak kita kata kalau tak ada tu masih boleh memohon. Cuma kita akan tengok macam mana kita nak tahulah sebab apa lesen tu tak ada lah. Okay, syarat seterusnya mesti mempunyai rancangan perniagaan yang berdaya maju. Okey, yang ini sebenarnya dia agak subjektif. Okey, dia tak bermaksud yang syarikat yang nak memohon kena buat proposal. Sebenarnya tak. Sebenarnya yang dia kunci dia ialah kalau syarikat nak memohon, boleh bertanya dengan kita. Kita akan guide. Okey, kita akan bertanya. Biasanya kita akan bertanya. Okey, kita akan cuba dapatkan maklumat apa syarikat, apa dia buat, okey, operasi apa yang diperlukan. Okey, dan kita nak tahu okey siapa dia punya potensi ni. Dan sebenarnya daripada orang kata perbincangan tu pun kita dah tahu okey syarikat ni ataupun PKS ni
dia ada rancangan yang orang kata berdaya maju lah, yang business viability lah kalau bahasa Inggerisnya. Maknanya kita tahu dia boleh survive dan dia boleh overcome waktu tempoh yang ini. Sebab kita sebenarnya kenapa kita kena tengok kriteria ni, sebab kita kalau boleh, sebab dana ni adalah pinjaman, so pinjaman ni pihak syarikat dia kena bayar balik. So kita tak mahu nanti kalau kita bagi pinjaman tu nanti dia akan membebankan syarikat. So kita akan tengok okey macam mana bisnes dia tu lah. Tapi tak perlu buat orang kata business plan, buat detail apa semua, itu tak perlu, jangan buat. Saya nasihat kalau terus bertanya dengan pihak kami kalau tak faham ataupun perlukan apa-apa maklumat. Dan sebenarnya boleh juga bertanya dengan pihak SME Corp lah. Sebenarnya yang expert ni sebenarnya SME Corp. Di MIDF ni kita just orang kata membantu dari segi menyediakan pembiayaan. Tapi macam mana nak menguruskan perniagaan ni, kita bantu je. SME Corp dia pakar lah. Okey. Okey. Seterusnya, okey. Adakah syarikat yang baru beroperasi layak memohon? Okey, sebenarnya untuk untuk skim ni layak memohon. Tetapi kurang-kurangnya dah beroperasi selama 6 bulan. Maknanya kita nak tu at least dia ada 6 bulan. Kalau syarikat yang kosong baru nak start up yang itu kita tak benarkanlah. Sebab dia sebenarnya kalau tengok pun tajuk skim ni pun sebenarnya nama dia pengukuhan. Pengukuhan ni maknanya syarikat tu dah beroperasi. Dan kita ambil 6 bulan lah sebab bagi kita 6 bulan ni orang kata dia dah melepasi tempoh yang kata tempoh baru-baru tu lah. Okey. Okey. Next. Okey, di MIDF ni kita ada sediakan perkhidmatan penasihat perniagaan lah. Macam saya kata tadi, walaupun SME Corp pun ada, tapi kita pun ada MIDF. Okey. Dan apa yang kita buat? Okey, kita ada talian hotline 13886433 yang boleh tuan-tuan dan puan-puan hubungi, dan juga kalau tak boleh email ataupun email kepada pihak kami. Okey, apa yang kami buat di pusat penasihat one stop ni kita bagi. Mereka akan memberi orang kata advisory service lah, khidmat nasihat. Sama ada untuk contoh kalau tuan-tuan memohon nanti, mungkin kalau tak pasti sama ada permohonan tu orang kata dah cukup atau tak, boleh hubungi dengan pihak unit kami ni, dan dia akan membuat penilaian. Dia akan membantu macam mana untuk orang kata melengkapkan permohonan. Dan sekiranya permohonan itu telah lengkap, dia akan hubungkan dengan bahagian jualan di MIDF lah. So bahagian jualan ni yang akan memproses. Selain daripada itu, sekiranya bila dah buat semakan apa semua tu, syarikat didapati tak layak disebabkan ialah tak memenuhi kriteria yang kita letakkan tadi, masih lagi boleh kita akan cuba salurkan kepada agensi lain. Bila kita tengok okey mungkin dia punya ni ada ni, okey pergi ke agensi yang terlibat lah. Dan itu apa yang kami buat di sinilah. Dan semuanya ni buat masa ni setakat ni masih lagi orang kata FOC lah. So kalau syarikat ada apa-apa, jangan segan hubungi je. Hotline ni waktu office hour lah. Kalau email tu boleh drop email dan nanti mereka akan menghubungi lah. Tanya je apa-apa, tak kisah. Jangan tanya soalan peribadi sudah. Okey, okey, yang ini saya sharekan juga. Okey, kita punya cawangan lah. Okey, untuk sesi ni sebenarnya kebanyakannya adalah PKS yang berada di selatan lah, iaitu di Melaka dan Johor. So maka
untuk permohonan tu boleh disalurkan kepada pejabat kami iaitu di bawah saya lah, di Menara TH, Jalan Air Molek, Johor Bahru. Untuk yang berada di Melaka, boleh juga kalau nak salurkan melalui SME Corp. Sebab SME Corp nanti dia akan membantu dan untuk akan hantar kepada pihak kami lah. Disebabkan oleh MCO ni pergerakan dia agak terhad, sebab kalau tak memang kita akan cuba untuk berada di Melaka jugalah. Macam sekarang ni pun apa-apa pun kita terima semuanya melalui orang kata apa online ataupun post. Tak ada yang orang kata bersemuka. Okay, selain daripada tu, kalau ada PKS yang berada di selain daripada wilayah selatan, yang berada di Negeri Sembilan, mungkin boleh pergi ke ibu pejabat kami lah di wilayah tengah lah. Dan sebenarnya yang paling senang sebenarnya just contact kita punya hotline tadi, ataupun boleh salurkan kepada email tadi dan apa mana yang tertera dekat sini. Okay, saya rasa harap penerangan dia sebab macam saya tengok seorang-seorang skrin tak nampak. Okay, ni baru nampak. Okey, mungkin saya akan share juga borang permohonan. Borang permohonan ni sebenarnya kami dah juga bagi kepada pihak SME Corp di Johor dan di Melaka. So saya akan mana-mana syarikat PKS mana-mana yang ada boleh ni lah. Saya akan sharekan sedikit borang permohonan apa yang kita perlukan di situ lah. Sebab mungkin ada setengah tu akan bertanya, okey, apa nak kena isi, apa ni maklumat yang nak kena hantar. So saya akan sharekan borang permohonan. Sebelum itu mungkin kita boleh buka kepada sebarang persoalan. Kalau ada perkongsian boleh. Kalau tuan-puan ada sebarang persoalan yang nak dikemukakan kepada Cik Taufik berdasarkan pembentangan beliau tadi, boleh tanya. Saya pun dah risau daripada cakap seorang-seorang. Saya baik dengar suara Cik Kai tadi. Okey, kalau tuan-puan ada soalan. Waalaikumsalam. Saya Taja Arifin daripada Altaf Food Marketing Services Sdn Bhd. Terima kasih diberi peluang ini untuk bersama dan terima kasihlah input-input diberikan. Dalam keadaan macam ni banyak bantu juga lah untuk sahabat untuk kata dalam keadaan teruji macam ni kan. Tapi insyaAllah. Terima kasih tuan. Nak tanya untuk dapatkan pinjaman ni dia masih bergantung pada scoring SME Corp juga ke? Okey, kita tak tetapkan yang itu dia perlu terus memohon dengan pihak kami dan kalau sekiranya syarikat tu tak ada scoring SME Corp tu tak ada masalah. Sebab kita tak letakkan syarat dia kena ada lah. Cuma mungkin SME Corp kemudian lah kot mungkin dia nak orang kata buat scoring tu, yang itu bergantung lah. Tapi untuk semua ni tak perlu. Kalau ada tu orang kata baguslah dah ada. Boleh sertakan lah. Tapi kalau tak ada tak ada masalah. Tanya maknanya MIDF punya yang loan ni dia direct pada MIDF sendiri kan, bukan maknanya SME Corp membantu. Tapi kelulusan daripada MIDF kan. Betul. Okey, seterusnya tanya contohnya lah kalau kita boleh peralatan dan sebagainya kita kena justify by quotation dengan sebut harga semua sekali ke? Betul. Okey, sekiranya permohonan untuk pembelian aset kena sertakan orang kata sebut harga tu lah, mesin ataupun kenderaan apa yang nak dibeli, dan kalau boleh dapatkan juga orang kata perbandingan.
Sekurang-kurangnya ada satu lah, sebab kalau boleh kita pun, sebab kita harga ni kita tak tahu sama ada dia orang kata reasonable ke tak. So boleh sekurang-kurangnya ada satu pembandingan, satu pun cukup. Kalau boleh lah. Okey, insyaAllah benda tu okey. Terima kasih juga. Dari situ saya masih juga lah mudahkan kerja untuk justification untuk kenapa perlukan suatu peruntukan atau penyamaan ni. Seperti Tuan kata tadi, tak perlu submit rancangan business plan dan sebagainya. Banyak perbincangan dan apa kita show up, justify benda tu pun dah cukup. Malah saya itu membantulah sebab kadang-kadang kita buat banyak perkara, kita buat rancang perniagaan, tapi kadang-kadang ni kan, tapi apabila kalau justify boleh komis pihak di sana dan apa yang untuk reasonable dan sebagainya, saya rasa membantu juga lah situ, mudahkan untuk urusan ni lah. Saya rasa banyak dah ringankan dari segi itulah. Satu, saya tengok macam step yang peluang diberikan banyak mudahkan jugalah untuk usahawan untuk boleh tindakan cepat lah daripada kita melalui banyak peringkat kan. Dia yang okay. Saya nak tambah sikit. Dia yang penting sebab bila kita buat penilaian tu kita perlukan orang kata maklumat. Dan untuk macam syarikat ni biasanya maklumat orang kata ni paling basic lah. You mesti ada penyata bank. Itu orang kata memang kena ada. Sebab kalau you kata tak ada penyata bank, yang itu dia agak orang kata mencabar lah. Sebab dekat situ kita akan tengok orang kata macam mana you punya duit masuk, duit keluar. Sebab kadang-kadang mungkin di penyata bank tu dia punya apa ni baki dia tu mungkin tak banyak. Tapi dia punya transaksi dia tu banyak. Sebab ada setengah ni dia perniagaan ni dia macam-macam kan. So kita tengok ada setengah tu sebab dia kena sentiasa beli. Tapi kalau penyata bank satu, yang kedua tu kita panggil akaun syarikat. Akaun syarikat ni kalau Sdn Bhd biasanya dia tahulah audit. Kan audit, beraudit. Even kalau kata tak ada audit tu mungkin akaun pengurusan lah. Yang ini juga penting. Okey, so saya ambil contoh lah. Tadi kita tak perlukan business plan tu sebab kita akan terus minta dokumen yang kita nak tengok. Macam contoh kalau tuan kata okey sekarang ni syarikat menghadapi masalah mungkin kekurangan jualan. Macam mana kita nak tahu syarikat sekarang dia jualan dia drop? Salah satu kita boleh tengok dekat penyata bank. Dan juga kita boleh tengok you punya rekod yang lama. Mungkin tahun lepas jualan you katakan sebulan dapat 100,000. Tapi COVID ni jualan tinggal 20,000. So maklumat tu yang mana-mana yang ada lah. Kalau boleh orang kata kalau ada tu dia lagi membantulah untuk kami membuat penilaian lebih cepat lah. Sekiranya kalau sekarang perniagaan tak dibenarkan buka. Sebab sekarang perniagaan saya buka perniagaan gym tau. Gym? Gym. Okay, gym dah dalam tempoh ni berapa tahun ni memang tak boleh nak buka. So memang tak boleh operasi. Gym angkat berat tu? Ya. Okay. Saya dengar tadi gym. So saya tak tahu adakah permohonan tu ditengok jugalah ataupun memang bila tak boleh operasi memang tak boleh mohon terus. Sebab sekarang okey, tak boleh beroperasi tu masa start MCO masa orang kata tempoh ni ke? Time COVID ni lah, MCO ni lah. Okey. Kita sebab tu untuk yang Smurf ni kita sebenarnya lebih fleksibel lah. Kita akan tengok orang kata satu perniagaan yang kalau dah tak beroperasi terus tutup tu itu cerita lain lah kan. Tapi dia disebabkan oleh COVID MCO ni dia tak dapat beroperasi macam pihak Puan lah. Okey, tetapi dia sebenarnya sebelum ni dia beroperasi. Ada income apa semua tapi dia sebabkan dia stop so dia zero. Kita masih lagi buat penilaian, masih lagi kita ni. Cuma kita nak tahu moving forward tu macam mana. Okey, apa syarikat tu punya cara nak sebab kita satu kita tahulah mungkin dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun ni kita pun berharap semoga dah kembalilah kan. Sebab itu kita kalau perasan tadi saya terangkan tadi kita ada bagi tempoh setahun pertama tu moratorium murah dengan
grace period tu, tempoh tangguh. So yang itu sebenarnya akan membantu syarikat untuk orang kata revive balik lah. So macam syarikat Puan ni kalau tanya saya, boleh, tak ada masalah, boleh apply. Kita akan tengok macam saya kata lah, kalau ada report apa semua tu lagi senang. Sebab nanti saya akan nanti dekat borang yang saya akan share sebentar tadi, nanti kat situ kena ada maklumat-maklumat yang kita nak tu lah. Yang itu akan bantu. Tapi kita letakkan, tak semestinya kalau dia tak beroperasi sekarang, boleh memohon. Yang penting dia ada, macam saya kata tadi lah, potensi tu masih ada. Macam gym ni lah, kalau tanya saya, gym ni sebenarnya kalau buka orang serbu balik kot. Itulah. Kita tahu memang dia disebabkan tutup tu yang tak boleh bisnes. Jadi statement bank tu memang tersangkut lah. Apa? Kalau sebagai contoh, kalau macam Puan mungkin kalau ada statement yang masa tengah orang kata tu, boleh tunjukkan dekat kita. Okey. Sebab tu saya kata dia panggil record keeping tu sangat-sangat berguna nak masa ni. Sebab kita tahu biasanya aplikasi yang masuk tu kalau dia bagi bank statement memang kebanyakan memang tak cantik. Tapi kita tahu kalau dia punya sebelum COVID tu dia cantik, dia bagi kat kita, dan kita boleh orang kata support lah. Okay. So kita akan nama dia tu perempuan, maknanya kita nak tengok macam mana. Salah satu yang kita akan tengok ialah kita akan tengok you punya record sebelum, kalau ada lah. Kalau syarikat yang baru memang tak ada lah. Yang 6 bulan mungkin tak banyak lah. Tapi kalau syarikat yang dah 3-4 tahun dia ada rekod lama, yang itu kita akan tengok. Sebelum ni dia memang orang kata yalah. Faham. Dia punya bisnes tu majulah. Cumanya bila COVID ni, sebab senang cerita sebenarnya COVID ni semua orang memang drop sales lah. Cuma yang kita nak bantu ni, satunya kita nak tengok macam mana you nak keluar daripada orang kata ni lah. Macam saya kata tadi lah. Sebab usahawan ni saya tahu, usahawan ni, you all ni memang orang kata yalah, kreatif, mesti ada jalan lah. Dan itu sebab tu saya sendiri tak boleh jadi usahawan. Saya sendiri memang tak boleh jadi usahawan. So saya salute lah usahawan ni. So macam mana saya bagi contoh lah, kalau macam gym tadi, mungkin you boleh fikir online ke, itu mungkin lah saya nak. So something yang kata itu yang kita nak tengok. Mungkin kita sendiri pun tak terfikir, betul lah you buat cara ni nak orang kata nak get back. Sementara tunggu orang kata keadaan back to normal lah. Tetapi ada satu soalan saya nak tanya Kumani sini. Ya, madam. Ya, apa khabar? Baik. Ni ada yang service industry macam dia buat electrical contractor macam tu. So currently sekarang dia orang semua tak buka kan, actually dia nak apply loan. So dia boleh apply under MIDF punya loan ke? Boleh. Yang penting dia cukup syarat-syarat yang kita tetapkan tadi. Memang macam tadilah, sama macam enjin. Mungkin dia tak ada operasi, tak ada bisnes, kosong sekarang. Tapi syarikat tu masih lagi orang kata berjalan. Dia ada satu, dia ada ni lah sebelum tu dia memang ada sales. Enterprise boleh apply ke? Enterprise boleh. Dia syarat dia berdaftar dengan SSM ni, termasuklah enterprise. Okey. Itu syarat yang utamalah. Dan syarat yang, tapi yang syarat kedua tu 60% shareholding tu, saya rasa yang itu memang kebanyakannya tak ada masalah lah. Ya betul. Rasa ada pandangan Cik Amir Hamzah. Saya nak bertanya sikit. Kalau macam saya ni di Melaka, kalau kita tu di Melaka, borang permohonan dia tu kita nak kena mohon di SME Corp lah. Mungkin yang ini saya tak tahu macam mana pihak SME Corp punya arrangement. Tapi kalau misal kata
direct dengan kita, kita boleh email borang tu. So Okey. mungkin hubungi saya ataupun ni kita boleh email borang tu. Kalau dapat hard copy tu saya tak pasti sebab sama ada SME Corp ada sediakan ke tak. Tuan maaf. Lepas tu saya nak tanya. Sorry maaf. Siapa? Okey, tak apa. Teruskan Tuan. Okey, saya nak tanya. Macam saya ni daripada satu agak unik sikit dalam keadaan PKP ni kan. Jadi saya ni sebenarnya sebagai sebelum ni kita banyak buat untuk kelas-kelas mengajar untuk roti canai lah kan. Kelas-kelas roti canai. Lepas tu kami ada buat melahirkan kira membantu usahawan lah untuk jadi usahawan. Tapi lepas tu lepas PKP ni memang kita tak ada apa-apa yang tu boleh ke mohon dalam orang yang macam dalam sektor kita orang ni. Dia boleh memohon asalkan perniagaan tu berdaftar. Berdaftar tapi kami berdaftar di pejabat tapi tak ada lesen majlis lah. Ada SSM semua ada, current account ada. Boleh lagi. Macam saya kata tadi, lesen majlis tu dia bergantung kepada jenis perniagaan. So kalau macam tuan ni tak ada premis kan, maksud dia macam tu Ada premis, kita ada office je. Maknanya kalau bagi training tu dekat kedai roti canai ke apa? Tak, kita training kita akan pergi setiap negeri, setiap tempat kita pergi kan atas request lah. Mana-mana yang panggil lu kan. Tapi selepas PKP ni dah tak ada ni, kami buat projek homemade mana kita jual cara dalam talian. Jual mutabak roti canai segera, frozen ni barang. Itu je lah yang boleh buat sementara ni. Okey, untuk macam saya kata tadi, kalau premise license tu, kalau misal kata tak ada, masih lagi boleh mohon. So kita akan buat penilaian untuk yang tengok yang lain-lain lah. Cumanya nanti kita akan tengok juga kata kenaan dengan premis tu, mungkin di kemudian pihak SME Corp akan orang kata bagi nasihat lah. Macam mana lah kita tengok lah. Sebab yang ini dia terulang kepada SME Corp lah. Mungkin dia nak galak puan dapatkan lesen ke apa, yang itu kemudian lah. Tapi untuk syarat permohonan tu kita terima permohonan. Jadi mana kalau untuk kita nak buat permohonan pembiayaan ni, kita kena melalui SME Corp dulu ke ataupun boleh terus ke? Tak perlu. Saya bagi contoh. Okey, kalau tuan dah ada borang tu, kalau dah ada, boleh terus hantar kepada pejabat kami. Kalau Melaka kena hantar ke Johor lah. Macam yang saya kata tadi, tapi yang ini mungkin nanti Cik Kai kena ni lah, kena bagi feedback lah kot. Mungkin lah kalau SME Corp dia nak buat dia punya own arrangement, sebab kadang-kadang setengah orang dia hantar by hand. Dia biasa by hand. Problem dia by hand. Kalau dekat Johor ni saya tak risau sebab dia orang boleh datang pejabat kami, boleh hantar sebab kami buka. Cuma di Melaka ni kami tak ada kat sana. So wakil kami sebenarnya SME Corp, tapi SME Corp saya tak tahu dia boleh buka office ke tak. Yang itu kena tanyalah. Tapi ada cara selain by hand, ada tak cara lain untuk hantar permohonan tu? By hand boleh courier. Okey. Email tu boleh hantar by post kepada, terus hantar ke kami, boleh. Cara ketiga pun boleh, iaitu online. Email pun boleh. Dan borang-borang untuk tu kita boleh dapat dekat mana tu? Okey, yang itu dalam kita punya website saya rasa tak ada, saya tak pasti. Tapi saya akan minta mungkin SME Corp, saya tak tahu mungkin nanti pihak PKS boleh bagi maklumat kepada SME Corp ni. Mungkin bagi email ke apa, nanti kami boleh hantarkan borang tu, tak ada masalah. Jadi lepas habis sesi ni mungkin kita akan email borang tu. Tapi saya perlukan orang kata maklumat tu lah. Terima kasih. Dah. Okey, sekejap. Ni Cik Kamarul.
Ada soalan? Ya, saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi untuk membantu sawan-sawan Cik Gamaro kat mana? Melaka? Johor? kat Johor. Kat Pasir Gudang. Johor kat mana? Pasir Gudang. Pasir Gudang, dekat tu. Okey kat sana? Tak ada fikir? Tu lah, 3 premis saya tak boleh buka. Oh, berniaga apa tu? Ya, Berniaga? saya buat sofa. Buat Repair. sofa. Repair sofa. Okey. Okey, lepas tu satu lagi saya ada buka galeri untuk ni lah, kita jual sofa tu, sofa recon. Oh, Lepas okey. tu Menarik. saya ada buat night market pun tutup juga. So Lepas semua tu, memang kata kosong lah, tak boleh buat apa-apa lah. tak boleh buat apa-apa. Online? Online pun tak boleh. Sebab Jadi nak anukan perabot tu. sebab nak kena buat, mana pekerja saya ada 16 orang. Semua tak dibenarkan bekerja, jadi kita tutup dulu lah. Yalah. Lepas tu saya pun ada satu lagi kafe. Kafe tu sebenarnya tengah renovation dalam 70%, tapi tak, sebabkan ni tak dapat buat apa-apa lah. Jadi sekarang saya, pertanyaan saya, saya ada 3 jenis perniagaan, 3 premis. Jadi satu nama atas nama saya seorang, tak ada share partner. Jadi macam boleh ke saya mohon untuk 3 jenis perniagaan tu, 3 premis tu? Okey, 3 perniagaan tu adakah 3-3-nya berdaftar di atas nama yang, maknanya nama perniagaan, bukan nama tuan tu, nama perniagaan tu. Dia enterprise lah kan? Ya. 3 enterprise lah maknanya, ataupun satu enterprise ada 3 business. 3 enterprise, Okey. 3 nama berlainan, tapi satu owner lah. Kalau ikut kita punya orang kata syarat, boleh memohon, tak ada masalah. Sebab kita akan tengok sebenarnya kita bukan kira orang, kita kira entiti perniagaan. Sebab itu syarat kita tu berdaftar dengan SSM, sebab yang berdaftar dengan SSM tu perniagaan. Tu yang kita akan minta, you akan bagi SSM punya, kita panggil borang apa tu, kan borang yang SSM tu ada tulis berapa perniagaan, nama perniagaan, bisnes perniagaan apa. Yang itu yang penting. Jadi yang 3, cumanya tuan, maklumat ni pula, kalau bagi contoh, kalau macam bank statement tu kena ada 3 bank statement lah. oh ada 3 bank statement ada. Dia Tapi kena yang berlesen 2. Yang satu tu kafe tu belum berlesen lagi. Okey. Kalau tanya saya, sebenarnya tak ada masalah kalau tuan nak hantar orang kata ketiga-tiga tu. Boleh je, sebab kita sebenarnya kalau boleh kita akan cuba untuk membuat penilaian untuk setiap permohonan yang kita hantar. Cumanya permohonan yang lengkap yang orang kata akan cepatlah. Maknanya macam tuan, kes tuan ni kalau saya biasanya boleh hantar dia 3. Asalkan 3 tu ada set dokumen dia masing-masing, maknanya dia tak bercampur. Jadi contoh kalau tuan ada dia punya akaun pengurusan tu ataupun ni ada untuk ketiga-tiga tu. Saya bagi contoh kalau macam enterprise ni biasanya dia tak ada audit account. Tapi biasanya dia akan hantar setiap tahun hantar income tax kan. Yang kita kena hantar yang tu, dekat situ dia akan ada maklumat berkenaan dengan perniagaan tu. Boleh pakai yang tu, tak ada masalah. Oh, jadi mana saya boleh pembiayaan tu untuk satu perniagaan, satu pembiayaan, satu perniagaan, satu pembiayaan. Kita kira maknanya boleh memohon lah. Kita kira dia maknanya satu entiti. Cuma macam tuan ni, yang ini saya kena ni lah. Tapi nasihat saya boleh je pemohon. Sebab tuan ni dia adalah orang kata bila enterprise ni orang yang sama, tahu.
mungkin kita akan perlukan, yang ini pun saya share untuk yang lain jugalah, mana-mana yang permohonan tu adalah orang kata pemilikan tunggal, maknanya dia seorang je, enterprise sole proprietor, enterprise yang seorang. Kalau boleh kita nak ada seorang lagi sebagai penjamin. Kenapa? Sebab okey, saya ceritakan. Biasanya kalau syarikat ni, kalau syarikat Sdn Bhd, dia sendiri tu adalah entiti. So kalau dia ada seorang je director pun sebenarnya dah mencukupi. Director tu akan jadi sebagai guarantor lah, owner. Tapi macam untuk kes Encik Kamarul ni, sebab dia pemilikan tunggal enterprise, Encik Kamarul sendiri tu adalah sebahagian daripada perniagaan tu. So maknanya kena ada orang kata bantuan satu. Apa ni? Sebab kalau Encik Kamarul syarikat Sdn Bhd, dah tak perlu cari penjamin dah. Encik Kamarul sendiri akan jadi penjamin. Yang itu dia panggil orang kata apa? Sebab kalau dia apa-apa, maknanya syarikat tu, contohnya syarikat tu masih wujud. Walaupun owner tu mungkin dah bertukar. Tapi macam kes Cik Kamarul jadi susah sebab Cik Kamarul bertukar dengan orang, orang takkan ambil bisnes tu. Atau dia tak. So itu antara syarat yang untuk maklumat lah. Ataupun untuk lebih lanjut saya boleh hubungi Encik Firdaus boleh. SME Corp untuk tanya. Okey, kalau kat Johor sebenarnya tu direct contact saya pun boleh. Kalau Cik Kamarul nak jumpa berbincang pun boleh. Cuma waktu begini ni dia tak digalakkan je lah kan. Okey. Sebab kita office lagi satu tu hantar. Ya. Nak tanya berapa lama proses dia kalau permohonan ni? Okey. Proses kebiasaannya kita akan proses untuk dapat kelulusan tu dalam tempoh 30 hari lah. Dalam tempoh 30 hari. Cumanya mungkin untuk smooth ni saya jangka ada sedikit kelewatan lah sebab kita dapat permohonan yang banyak lah. Sekarang ni pun saya rasa di tangan saya ada dekat dalam 20. So maknanya orang kata dia kena beratur sikit lah. Sebab kita kalau ikut kapasiti biasanya kita dapat permohonan tak banyak. Tapi bila kita ada special scheme ni kita akan orang kata dapat banyak. Tapi 30 hari lah kita punya orang kata KPI 30 hari. 30 hari lah. Okeylah, terima kasih Don. Tambahan lagi tu, 30 hari kalau kita dapat dokumen yang lengkap lah. Kadang-kadang mungkin kita dapat dokumen tak lengkap. So yang itu kita tak kira kita dah start proses. Kita akan orang kata apa, hubungi balik untuk minta tuan lengkapkan mana-mana dokumen yang tak ada lah. Okay, baik, terima kasih. Okey, sama. Ramai ni yang kat tangan ni, sekejap. Kalau tengok dekat skrin saya ni ada Note Elina. Alright. Assalamualaikum Tuan Taufik. Salam, ya. Okey, short one. Saya nak tanya berkenaan dengan permohonan. Macam saya business education. Okey. Okey, saya business education, saya buka private school. Okey, sekarang ni saya punya entiti bisnes adalah Sdn Bhd. Saya ada di Melaka dan juga di Selangor. Okey. Okey, adakah saya boleh buat dua permohonan yang berbeza walaupun satu lagi di Selangor, bukan di Melaka? Kalau di bawah satu syarikat tapi ada dua cawangan, dia jawapan ni tak boleh. Kalau ada saya ada dua syarikat Sdn Bhd yang berlainan nama. Di Selangor nama lain, Sdn Bhd yang lain. Okey, kalau dua syarikat Sdn Bhd yang berlainan boleh. Oh, maknanya dua permohonan lah. Dua permohonan. Cumanya nak tahu tu lah, kalau macam Puan punya kes, yang Selangor tu, yang handle-nya dekat Selangor ke dekat Melaka? Yang handle, saya ada tim dekat Selangor. Tak, maksud saya dari segi orang kata HQ lah.
Oh, HQ di Melaka. Okey. Mengapa? Sebab biasanya kita akan ikut kawasan. Tapi kalau misal kata untuk kes puan ni, bila puan mohon tu boleh mohon pada pihak kami dua-dua sekali lah. Itulah. Saya takut nanti satu orang kena hantar kat Selangor, satu orang kena kat Johor. Hantar ada dua kat sini sebab kita pun nanti baru tu okey ada dua syarikat. Cuma kita akan terima dia sebagai dua permohonan lah. Okay, terima kasih Tuan. Terima kasih. Itu saja. Okey, sama-sama. Mungkin boleh berkongsi borang permohonan tu Cik Taufik ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan supaya senang nanti nak tahu ada checklist dan dokumen yang perlu disertakan tadi ya. Saya share sekejap borang ni. So Cik Kai, yang borang tu nanti memang dia orang boleh macam mana? Mungkin dia boleh bagi maklumat ke, email ke apa nanti. Untuk usahawan negeri Melaka ya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada dalam grup PKS ya, kami memang ada grup ya untuk usahawan-usahawan negeri Melaka ya. Kami akan share borang permohonan dalam grup PKS tu ya. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang usahawan negeri Melaka tiada dalam grup tu, boleh hubungi pegawai pejabat negeri Melaka. Nanti kami akan email kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Di Johor mana? Orang Johor ada ke sini? Macam mana ada? Cik Akil ada? Cik Akil. So kalau untuk PKS di Johor macam mana? Boleh ke dia orang ni? Dia kalau terus dengan pihak MIDF boleh. Kalau misal kata dia nak orang kata menghubungi SME Corp macam mana? Boleh email apa? Tak ada masalah Okey, yang penting dapatkan saya rasa dekat bahagian chat box tu ada di dah di-sharekan email saya. Dan juga okeylah saya sharekan juga saya punya sekejap nombor telefon. Tapi saya kalau boleh email lah sebab kadang-kadang telefon ni sebab dia kita terlepas pandang boleh jadi. Kalau WhatsApp tu kadang-kadang pun sebab dah banyak sangat bercampur. So cara paling baik ialah email lah, tapi saya sharekan juga kalau nak bertanya. Okey, ni nombor handphone saya. Daripada tu yang Cik Kai ada sharekan tadi, Business Advisory punya, kita punya hotline dan juga kita punya email lah. So selain daripada tu boleh hubungi direct kami ataupun boleh hubungi dengan SME Corp lah. Mana yang dia yang penting untuk mana-mana yang senang, yang mudah untuk pihak tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau boleh mana yang senang. Mana yang rasa okey, kalau biasa hubungi cara online boleh, kalau biasa face to face tu je yang tak boleh lah. Kalau call boleh. Okey. So okey, saya sharekan Okey. Nampak ke borang dia? Nampak. Saya sekali lalu je lah sebab masa pun rasanya tak izinkan sangat. So saya akan ni. Okey, borang ni kita akan bagi dalam bentuk PDF dan kita juga ada dalam bentuk pasal Microsoft Word lah untuk diisi bahagian yang perlu. So kalau tengok dekat okey, kita ada letak note lah. Okey,
maklumat yang pihak syarikat bagi ni kalau boleh dapat orang kata disokong oleh dokumen. Contoh macam IC, SSM search, digital certified. Yang ini sekiranya tuan pihak syarikat tak ada yang hard copy, mungkin ada yang soft copy, boleh pakai yang soft copy lah. Yang itu terpulang lah. Okey, lepas tu bank statement. Saya akan sharekan juga, nanti saya ada checklist tu. So checklist ni pun kita akan bagi juga nanti masa kalau kita bagi borang permohonan tu lah, nak memudahkan lagi proses lah. Okey, okey, kat sini maklumat yang pihak syarikat kena orang kata tulis lah. Okey, yang ini terpulang. Macam mana nak buat? Nak tulis tangan pun boleh, nak type terus dekat PDF ni pun boleh, asalkan ada maklumat tu. Okay, customer name ni maknanya nama syarikat lah. Lepas tu sama ada kalau yang dah klien MIDF, mungkin dia akan letak dekat existing lah. Okay, type organisation ni maknanya jenis syarikat, sama ada Sdn Bhd ataupun person perkongsian ataupun sole proprietor. Okay. Company registration number ni registration yang dengan SSN tu lah. Kalau syarikat, okay, registration number ni kalau boleh letak juga registration number yang terkini tu. Yang sekarang ni kan kalau SSN dia pakai yang panjang tu, yang banyak nombor tu. 20 something yang itu. Sebab saya rasa untuk sole proprietor dengan partnership pun ada nombor yang tu jugalah. Tapi masukkan juga nombor yang lama lah. Okay, alamat ni alamat perniagaan. Alamat perniagaan ni kalau boleh sama yang kalau ada yang ini yang utama lah. Kalau misal kata ada 2-3 orang kata cawangan, letakkan alamat yang utama lah. Maknanya dia punya orang kata pejabat pengurusan ataupun main office lah. Okay, yang ini biasa bila orang kata ditubuhkan dan date commence business ni bila start niaga lah. Okay, biasanya date tu dia sama. Tapi mungkin juga ada yang mungkin dia dah daftar awal tapi dia baru start lepas tahun. Boleh, tak kisah. Okay, business activity. Okay, yang ini penting. Kita nak tahu apa business syarikat. Kalau syarikat apa ni? Okay, lagi satu. Okay, kalau tuan-tuan tengok, kita buat masa ni kita tak ada, sebab ada juga permintaan tanya ada tak borang dalam bahasa Malaysia. Okay, yang itu pihak kami tengah usahakan. Cuma buat masa ni kita cuma ada dalam bahasa Inggeris lah. Tetapi kalau tuan-puan nak tulis dalam bahasa dalam BM, tak ada masalah, kami terima. Cuma bahasa lain yang itu mungkin ada masalah lah. Sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia, kami terima. Kalau tulis kat borang ni. Mungkin yang itu orang kata penerangan dia tu lagi orang kata lagi tepat lah. So boleh letakkan. Okay, ini business license kalau ada ni lah, kalau berkenaan lah. Manufacturing license ni pun kalau berkenaan lah, ni biasanya sektor perkilangan lah. Itu pun kalau yang dah lepas syarat-syarat dia kena ada lesen lah. Kalau tak ada, just cakap tulis tak ada lah, tiada ataupun tak berkaitan lah. Okay, yang ni pun sama. Okay, nombor 14 ni boleh cakap lah. Contoh, okay, mana tahu pasal info media, mungkin daripada sesi ni. Mungkin sebelum ni dah tahu daripada SME Corp ke ataupun Facebook. Just tulis lah daripada mana dapat tahu lah. Okey, yang nombor 15 ini maklumat berkaitan syarikat, pemilikan. Kalau syarikat kita nak tahu, okey, dia letak siapa nama pengarah. Kalau ada 3 letak semualah, 3 orang, kalau seorang. Okey, IC number, lepas tu dia punya equity lah. Kalau dia kata semua dia seorang je, maknanya dia 100% lah.
Yang ini boleh abaikan lah sebab yang ini sebenarnya dia tak sama ada dia director ataupun guarantor, tapi boleh abaikan lah. Yang lain tu rasanya tak ada masalah lah, boleh masukkan lah. Alamat ni alamat orang kata alamat kita punya alamat rumah lah. Okay. Ni kalau ada maklumat pun boleh masukkan. Kalau tak ada pun tak apalah. Tapi kalau boleh isilah, kalau boleh lengkapkan selengkap-lengkapnya. Kalau rasa tak boleh lengkap pun mana yang boleh. Okey, yang ini pun boleh orang kata ignore lah. Sebab yang ini kita akan relate kepada akaun syarikat. Okey, nombor 16 ni ini kita nak tahu pekerja. Okay. Berapa jumlah pekerja, berapa orang pekerja tempatan, berapa orang pekerja bumi, bukan bumi putra, berapa orang pekerja asing. Dan juga okey, skill labor dengan unskill labor ni kalau tanya saya dia terpulang pada tuan-tuan perempuan yang masa memohon tu okey, nak orang kata kategorikan pekerja tu sebagai skill ke tak ada skill. Yang itu kita tak orang kata inilah. Sebab kita pun tak tahu nak kata istilah pekerja mahir dengan tak mahir ni. Kalau tuan saya macam contoh kita ambil construction. Okey, construction kalau kata buruh kasar yang buat kerja tu, itu boleh kata unskill lah. Tapi yang ada kemahiran ni mungkin yang technician, yang ada itu contoh lah. Tapi terpulang lah macam mana pihak syarikat nak tulis. Yang penting kita nak tahu berapa jumlah pekerja dan dia punya orang kata breakdown dia tu. Okay, seterusnya rasional ni maknanya kita nak tahu berkenaan sekarang ni apa yang syarikat nak pohon. Tadi yang Cik Tajul kata tadi dia nak ni beli aset. So dia akan tick dekat dia nak beli mesin. So bila dia tick kat sini automatik dia kena adakan quotation tu lah. Kalau tick dekat sini, kita tahu dia nak working capital. Dan juga tujuan. So just bagi tahulah kenapa untuk orang kata working capital nak beli apa? Nak beli stok, nak beli bahan mentah, nak bayar gaji pekerja, nak bayar bil. Just tulis je. Kalau perlukan orang katakan ruang ni tak cukup, boleh buat helaian tambahan, nanti attach je sekali. Yang ini pun penting sebab kita nak tahu apa. Kalau ikutkan yang ini kebanyakan tu tak semestinya you boleh tick lebih pada satu. Kalau sales drop pada masa yang sama pun ada masalah orang kata collection, mungkin kita dah jual tapi sebab syarikat customer kita pun ada masalah, tak boleh nak bayar, dia pun ada masalah. So boleh tulis mana yang berkaitan. Tapi kena tulis tu orang kata betul lah. Sebab masa kita proses nanti, kita pun mungkin kadang-kadang kita akan tanya, tuan, contoh saya mungkin tuan letak kat stock holding lah. Nanti kita tanya, apa maksud, tuan letak stock holding. Stock holding ni maknanya mungkin kita kata kita ada masalah stok yang tak terjual. Mungkin kita dah beli stok, kita ingat orang kata tempoh ni dah boleh buka kedai balik kan. Sekali sampai sekarang tak buka. So ada masalah stok yang tak terjual. Kita dah modal kan. So boleh masukkan dekat masalah. So kita nak tahu cerita tu. Kat sini maknanya kita bagi tuan ceritakan apa yang terjadi dekat syarikat lah. Yang ini yang kita nak, yang ini yang pertanyaan saya yang bahagian yang penting lah. Macam saya kata tadi, kalau rasa lagi selesa untuk pakai dalam BM, tulis, tak ada masalah. Kalau nak tulis tangan pun boleh, tapi dengan syarat boleh baca lah, tulisan kena boleh baca lah. Yang seterusnya kita nak tengok dari segi ini yang saya kata tadi, project viability ni yang kita nak tengok sama ada syarikat mempunyai
pelan berdaya maju. Okey, sebenarnya kita akan tengok dekat sini, kita akan tengok kat mana kita nak tahu sama ada syarikat tu berdaya maju ke tak. Kita akan tengok okey. Kalau yang ini tuan-tuan tengok dekat mana kategorinya. Yang pertama ni syarikat yang barulah, kalau kata baru 6 bulan. Okey, yang kedua ni syarikat yang tak beroperasi dalam tempoh sementara. Macam tadi yang Jim tadi, lepas tu Cik Kamaru tadi, yang sekarang ni tak boleh beroperasi. Okey. So kita nak tengok, okey, macam mana kita nak tahu sama ada dia punya ada potensi. Okey, satu kita akan tengok penyata bank tu. Okey, daripada penyata bank ni kita tahu sebelum ni macam saya kata tadi lah, kalau mungkin yang 6 bulan tu dia tak ada menunjukkan, orang kata tak nampak lah yang kata sebelum ni bisnes tu okey. Boleh bagi yang lama punya yang tunjukkan kata bisnes ni dulu okey. Okey. Lepas tu okey, sebenarnya kalau ada akaun tu kat situ kita dah boleh tengok lah. Dari situ kita akan tahu sama ada syarikat ni dulu okey. Bila COVID ni dia drop. Kebanyakan trend dia memang macam tu lah. Okey. Dan untuk membantu kalau sekiranya syarikat tu dia ada dapat orang kata PO. PO ni purchase order, maknanya dia dapat order. Mungkin sekarang ni dia tak beroperasi tapi dia dah berjaya secure dapatkan, orang kata mungkin untuk 6 bulan lagi dia akan boleh supply tu, dapat order lah. Dia boleh tunjuk kat kita. So kita akan bagi dana tu tujuan untuk support dia punya future business tu. So kalau ada apa-apa dokumen sokongan yang tuan-tuan ada, hantar sekali. Soalnya kita nak, orang kata untuk saya, bila saya buat proses tu, saya akan ni sebagai kita punya support lah. Kita tahu, okey, bisnes ni mungkin dia tak buka, tapi sebenarnya dia tunggu dia buka, dia dah ada. Macam tadi yang kes Cik Kamaru, yang perabot tadi kan, sofa. Mungkin dah ada order tu. Tapi disebabkan tak boleh bekerja, tak boleh buat. Tak boleh buat apa. So tunjuk dah, okey, sebenarnya dah ada order ni masuk. Maknanya cuma tak boleh nak deliver. So boleh masukkan sekali yang akan datang tu. Maknanya mana-mana ada, orang kata dokumen yang ada, tak perlu adakan, maknanya yang dah ada, yang sedia ada. Kita tak mahu nanti okey you buat, katakan cantik-cantik buat plan, itu tak perlu. Tak perlu orang kata buat detail-detail. Bagi je apa dokumen yang ada. Dan daripada situ kita akan, tapi jangan bagi original lah, bagi orang kata ni lah, salinan lah. Okay. Dan itu kita, yang ini kita untuk kita punya kegunaan sendiri lah. Okay, biasanya kalau macam modal pusingan tu, kita akan tengok syarikat punya, orang kata jualan. So biasanya kalau jualan dia mungkin setahunan dia 500,000. So anggaran kita bagi untuk modal pusingan tu 30% daripada 500,000 lah. Ini anggaran saja. Tapi nanti masa proses nanti akan ada jumlah sebenar yang kita luluskan lah. Okay. Untuk company baru 6 bulan, kita akan limitkan kepada 50,000 lah, sebab kita tahu dia masih lagi baru. Sebab biasanya company baru ni mungkin komitmen dia pun tak berapa banyak lagi pasal dia baru 6 bulan. So kita bagi dia, kalau dia layak dan lepas kita bagi dia ni lah minimum lah. Okey, yang bahagian ni nombor 22, 23 ni, okey, sponsor ni maksud dia sebenarnya ialah owner syarikat ataupun pengarah syarikat, orang key person. Contoh kalau dalam syarikat tu dia ada 3 pengarah, 3 director, tetapi seorang tu dia pasif. Maknanya mungkin okey letak 2 orang saja. Kita nak tahu dia punya pengalaman lah dalam bisnes ni berapa tahun. Dan juga mungkin dia ada education background ke, dia ada sijil technical ke apa, boleh tulis dekat situ. Tak perlu orang kata buat karangan, just tulis je. Okey, kalau experience okey mungkin tulis 10 tahun dalam bidang pengurusan makanan ataupun mungkin 10 years in manufacturing atau apa, tulis je apa pengalaman yang ada lah. Sebab kita nak maklumat tu lah. Okey, kalau
syarikat pemilikan tunggal ataupun mempunyai seorang director pengarah, dan pengarah ataupun pemilik tunggal tu dia dah berumur lebih daripada 65 tahun. Okey, kita akan minta adakan seorang, orang kata dia panggil pengganti lah, bakal pengganti. Mungkin kalau bapa ataupun mak mungkin anak dia ke. So kalau bawah 65 tahun tu tak ada masalah lah. Ni kalau kita cerita yang lebih 65 lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ini tuan-tuan kena masukkan lah. Siapa orang kata customer, pelanggan, siapa pembekal. Cumanya customer ni kalau kata saya bagi contoh perniagaan tu dia kata walk in, macam apa, individu ke apa, contohlah kalau macam restoran ni kita pun tak tahu siapa pelanggan kita, maknanya orang datang ni kan. So tak perlu tulis nama orang, tulis just walk in lah, tulis apa itu, tulis walk in, produk tu just yalah, mana yang berkenaan lah, mana yang berkaitan lah. Okey, 26 pun sama. Okay. 27 ni kalau company memang baru lah. Kita nak tahu jugalah siapa dia punya pesaing lah. Kalau syarikat yang dah lama ni kita boleh tengok berdasarkan dia punya kata apa, dia punya prestasi syarikat lah. Tapi yang baru ni 6 bulan ni sebab dia tak ada apa-apa, so kita pun nak tahu siapa dia punya kata pesaing dia. Okay, yang ini maklumat berkenaan dengan premis kalau sewa lah. Kalau sendiri pun masukkan juga, maknanya contoh kalau kata ada 3 tempat, so masukkan mungkin kena buat helaian tambahan lah. Masukkan ada 3 tempat, ada 3 premis. Saya beri contoh, kalau misal syarikat ada 3 premis dan 3 premis tu ada 3 business license, so sertakan ketiga-tiga sekali. Nombor 29 ni kalau tadi kata tujuan permohonan tu untuk pembelian untuk mesin, maka kena ada quotation lah. Dan kalau boleh adakan dia punya perbandingan lah. Kalau sebab kadang-kadang mungkin tak ada, mungkin kita dah biasa beli pakai mesin tu, kita dah pernah beli sebelum ni, so kita pun tak cari ni, kita just beli tambahan dan tak perlulah. Cuma kena bagi tahu dengan kita lah. Okay, yang ini kita nak kalau boleh dapatkan yang 3 tahun lah. Sama ada yang audited ataupun yang bukan audit lah. Okay. Kalau boleh ada, sebab macam saya kata tadi lah, dia akan membantu dari segi penilaian kita. Maknanya kita tahu syarikat ni sebelum ni dia memang kata, sebab skim ni dia mana-mana syarikat yang di apa orang kata di impact oleh COVID ni. Okey, nombor 31 ni kita minta you letak you punya, kita panggil dia sebagai unjuran tunai lah. Bukan unjuran tunai. Unjuran tunai tapi kita buat dalam format yang simple. Maknanya kita nak you letak income sebulan berapa? Anggaran. Lepas tu apa you punya perbelanjaan. Ni macam saya kata tadi lah, yang biasanya macam sewa, bil, utility, apa ni, pekerja, gaji pekerja, beli stok berapa sebulan. Ini anggaran lah. Nombor 32 ni bank statement, tapi yang ini kalau tuan-tuan bagi kat kami 6 bulan tu terus, so maknanya kita kalau yang ini tak perlu isi pun tak apa. Nak isi pun boleh. Tapi macam saya katalah, kalau boleh isi lengkap, mana yang boleh, boleh. Yang terakhir ni, yang penting nombor 33 ni. Kalau nombor 33 ni, sebab apa-apa yang ni, tu akan sign dan declare, sebab yang ini kita akan ambil sebagai, orang kata, sebab tu maklumat yang dekat borang ni kalau boleh maklumat yang tepat lah. Maklumat yang tepat. Dan juga ada satu syarat yang tadi saya tak
Saya rasa dalam slide pun saya tak share. Okey, kalau sekiranya syarikat dah pernah dapat kata pinjaman, syarikat dia dapat pinjaman di bawah SRF, saya ambil contoh yang berkaitan dengan apa ni, COVID. Okey, dan pinjaman itu dalam masa setahun ni, maka dia tak layak untuk. Kalau kata pinjaman dia tu mungkin bulan 6 tahun 2020, dah lepas daripada setahun, dia boleh memohon. Okey, lagi satu situasi kalau misal kata dia dah dapat mungkin BSN, pinjaman daripada BSN untuk modal pusingan. Yang ini dia nak pohon untuk beli aset. Boleh sebab dia orang kata apa? Tujuan yang berlainan. Itu boleh. Okey, saya rasa saya share juga. Okey, yang ini yang penting sebenarnya sebab untuk tidak terlepas orang kata terlepas pandang apa-apa dokumen yang perlukan, kita akan bagi sekali dengan checklist lah. Okay, checklist ni kita akan dalam versi bahasa Melayu pun ada, yang itu mungkin SME Corp boleh apa ni, sekejap saya share. Okay, yang ni saya akan sediakan sekali. Okay. Maknanya ini dokumen-dokumen yang biasanya kita perlukan lah yang berkaitan dengan borang ni tadilah. So ini kalau tambahan, kalau melibatkan modal kerja, kita nak minta you bagi salinan. Tapi yang ini tak perlu bagi banyak, bagi sampel pun okey. Macam bil tu mungkin bil yang bulan ni, sebab kita nak make sure betul-betul, contoh kalau bil internet tu atas nama syarikat. Kalau nama individu kita tak boleh ni lah. Kita tak boleh, susah sikit lah kita nak orang kata justify. Lepas tu pekerja ni kalau kita nak tahu berapa gaji apa semua tadi. Dan sampel invoice pembekal ni kita nak tahu macam tadi katakan tuan tulis dekat kata pembelian stok ni. Lepas tu dekat sini ada list of supplier tu, pembekal. So mungkin kena ada sampel lah. Sampel invoice untuk kita nak verify lah. Okay, ya ini kalau melibatkan pembeli aset lah. So kita akan masa kita bagi borang nanti, so kita akan bagi sekali checklist ni untuk memudahkan pihak syarikat kalau nak memohon nantilah. Sebagai orang kata panduan lah. Tak semestinya dekat checklist tu semua kena ada. Mungkin mana yang berkaitan lah. Tapi kita bagi panduan lah. Bila you hantar tu, you boleh semak. Okay. Kita akan semak. Okay. Maknanya kalau ada kat situ, kata okey lah. Paling kurang lah. Maknanya ada dokumen tu. Okey. Ada masa lagi ke Cik kan? Okey, ada satu soalan ni Cik Taufik ya. Ada usahawan bertanya, pinjaman ini perlukan collateral atau tidak? Okey. Untuk pinjaman untuk tengok pada jenis pinjaman. Okey, biasanya kalau pembelian aset tu, aset yang beli tu adalah sebenarnya diambil kira sebagai collateral lah. Contoh kalau kata macam kita beli kereta lah ataupun beli rumah. Okey. Kereta tu adalah dipanggil collateral. Maksudnya tak perlu collateral lah. Cuma perlu ada penjamin lah. Untuk modal pusingan pun sebenarnya kita kalau ada lebih baik. Tapi kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita juga akan pinjaman ni dia akan dijamin oleh SJPP juga. Yang itu ada berkaitan. Dan juga kita yang itu, tapi sebenarnya kita boleh memohon kalau tak ada collateral. Tak semestinya kena ada.
Sebab kita akan macam saya kata tadi lah, dapatkan jaminan daripada JPP, dan sekiranya pihak JPP tak boleh membantu, mungkin kita akan tengoklah macam mana yang kita boleh cuba. Kita fokus ialah cuba untuk membantu sebanyak mana yang kita boleh lah, berdasarkan maklumat yang ada lah. Mungkin kadang-kadang jumlah tu mungkin tak dapat apa yang diperlukan, tapi sekarang kita akan cuba juga untuk bagilah sebanyak mungkin. Okey, baik Tuan. Sekiranya pihak tuan-puan ada persoalan yang lain, kita mungkin ada 5 minit lagi ya. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan. Boleh email dekat saya ataupun WhatsApp ke apa kalau nak bertanya. Ada persoalan lagi? Ada? Okey. Cik Akil, sebelum kita akhiri, Cik Akil nak maklumkan apa-apa kepada PKS Negeri Johor, Cik Akil? Okey, kalau untuk PKS Negeri Johor, kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan program Smurf ni tadi, boleh berhubung dengan pegawai saya atau direct dengan saya, ataupun nak berhubung dengan Cik Taufik sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kita akan sama-sama membantu kepada usahawan yang memerlukan bantuan lah untuk pemahaman lebih lanjut berkenaan program ini tadi. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih Cik Akil untuk makluman kepada usahawan negeri Melaka ya. Seperti mana saya maklumkan, borang permohonan dan senarai semak kami akan kongsikan ya dalam grup WhatsApp ya. Tetapi sekiranya tuan-puan tiada dalam grup tersebut mohon hubungi pegawai-pegawai pejabat negeri Melaka ya. Okey, sekiranya ada soalan lagi, Cik Amir? Cik Amir ada soalan? Tentang grup WhatsApp tu yang untuk Melaka tu saya belum sertai lagi. Macam mana saya nak sertai ya? Okey, tak apa. Cik Amir, mohon Cik Amir email kepada kami. Cik Amir, ambil nanti saya kasih alamat email sebentar ya. Cik Amir just email kepada saya. Dalam chat box tu, itu alamat email saya. Mohon Cik Amir email pada saya maklumat dan saya akan email borang tu pada Cik Amir lah ya. Terima kasih Puan. Okey, Cik Taufik ada apa lagi untuk dimaklumkan pada pihak PKS? Ada tambahan lagi? Sebenarnya tadi macam saya kata, saya nak share, tak tahulah boleh sempat ke, sebab okey, selain pada Smurf ni kita juga ada dana-dana yang lain lah selain daripada Smurf ni. Cuma dana yang lain tu dia proses dia tu lain daripada yang Smurf ni. Smurf ni dia lebih kepada target kita untuk macam apa tadi, kita lebih fleksibel dan lebih orang kata cuba untuk mempercepatkan lah. Sebab itu kita simplekan banyak benda. Tapi kalau dana lain-lain tu dia atas permohonan orang kata yang proses biasa lah. Bukan nak kata proses biasa tu dia lambat ke apa, tapi dia lebih detail lah. Sebab yang ni dia fokus, dia terus berkaitan dengan orang kata pengukuhan dan impak yang daripada COVID ni. Macam yang biasa tu dia, saya bagi contoh lah, kalau misalnya kata okey, mungkin tuan-tuan dah ambil yang ini, so akan datang orang kata untuk memajukan lagi untuk akan datang. Kita ada dana-dana lain yang kita boleh orang kata ni lah. Mungkin saya share sedikit lah Cik Kai, mungkin dalam 5 minit ke macam mana, boleh ya? Boleh tuan. Saya cuba sekejap. Okey. Ada keluar ke slide-nya? Ada. Okay, ni yang tadi lah. Okay. Okey, ini jenis skim-skim yang kita ada. Sebenarnya kita ada dalam, termasuk Smurf ni kita ada 7 skim. Yang masih lagi kita buat dah. Kalau perasan nombor 3 ni, ni yang saya kata tadi yang dengan SME Corp, cuma dia punya ada feature-feature itu ada berlainan sedikit lah. Sekejap lagi saya akan share. Kita ada untuk automasi, kita ada untuk sektor perkhidmatan,
kita ada untuk digital kalau nak buat orang kata beli sistem online, upgrade kan ERP sistem. Okey, kita juga ada untuk BIS lestari dan hijau, maknanya kalau ada projek yang melibatkan orang kata teknologi hijau. Saya bagi contoh kalau macam nak install solar ke dekat orang kata kilang tu, kita ada fund. Dan kita juga ada yang terbaru ni business financing. Kebanyakan dana kita ni datang daripada MITI. Buat masa ni kita ada 2 yang daripada SME Corp lah. Okey, yang ini automasi macam saya kata. Okey, kalau tengok kelainan dia, okey, yang ini rate dia 4%. Dia mahal sikit. Tetapi tempoh pinjaman dia boleh pergi sehingga 25 tahun. Dan juga dia punya pinjaman dia boleh sehingga 20 juta. Sebab ini melibatkan, masa saya kata tadilah, Smurf ni mungkin jadi permulaan untuk syarikat tuan orang kata dapat orang kata berhubung dengan MIDF. So maknanya kita dah ada track record. So lepas pada tu kita boleh bantu lagi. Kita ada banyak dana yang kita boleh bantu. Tengok apa keperluan tu lah. Dan syarat, okey, macam contoh automasi ni dia untuk macam tadi semua dia open semua. Tapi automasi ni dia lebih kepada sektor pembuatan. Okay, sebab nama ni pun automasi. Okay. So dia ada sektor-sektor tertentu yang layak untuk skim-skim yang tertentu. Okay, kalau perkhidmatan, jangan risau, kita ada lagi satu. Okay, untuk automasi ni, kalau mana-mana syarikat yang ada dekat sini lah, yang ada yang kilangan, untuk kita ada orang panggil yang ini di bawah Pemerkasa, kita ada promosi lah. Untuk tempoh setahun tu kita rendahkan 3% pembayaran balik tu. Untuk tempoh setahun yang, tapi dia sehingga 31 Mac 2022 lah. Yang kedua kita ada untuk sektor perkhidmatan. Tapi yang ini mungkin saya skip, saya share yang kemudian lah. Okey, yang ini yang tadi yang dengan SME Corp untuk PKS. Yang ini dia punya kalau tengok, okay, mungkin 250,000 lepas setahun nanti tak cukup, perlukan lagi. Okey, boleh datang balik ke MIDF. Cuma dia punya syarat tu dia lain sikit lah dengan semua ni. Tapi kita ada kadar keuntungan dia agak tinggi sikit lah. Macam tu 3, ni 4%. Tapi 4% ni sebenarnya agak kompetitif juga kalau dekat market. Okey, ini yang kita lancarkan dalam masa setahun, tahun lepas. Kita ada satu dana yang kita panggil untuk digital dan teknologi. Okey, yang ini dia untuk mana-mana syarikat yang mungkin nak berubah dia punya, orang kata, dia nak go into digital. Go into digital ni tak semestinya dia buat persen online. Mungkin dia nak tingkatkan lagi dia punya sistem tu. Dia beli software yang boleh bantu dia uruskan dia punya saya bagi contoh. Kalau macam kedai dia punya POS sistem yang berkaitan dengan digital. Yang ini pun sama, kita ada orang kata promosi sehingga Mac 2022. Maknanya untuk tempoh setahun yang pertama tu kita bagi 3%. Okey, yang ini sebenarnya kalau tanya saya, kalau tengok dia punya orang kata apa ni? Interest tu dia lagi menarik daripada yang semua tu. Cuma yang ini dia punya tujuan tu dia berlainan. Yang ini dia untuk berkaitan dengan teknologi hijau. Hijau ni yang paling mudah orang kata ni macam sekarang ni kebanyakan orang dia install solar panel dekat rooftop bumbung kan, untuk jimatkan dia punya electricity, dan itu adalah orang kata elemen-elemen teknologi hijau lah. Itu dia mengurangkan cost electricity dengan orang kata menggunakan
sumber-sumber asli. Itu contohlah. So untuk yang ini kita ada sediakan pinjaman sehingga 10 juta. Dan ini sebenarnya sangat menarik. Dan ini sebenarnya dia terbuka untuk PKS. Bukan PKS pun boleh memohon. Cumanya beza dia kadar keuntungan dia adalah tinggi lah untuk bukan PKS. Untuk PKS jangan kata okey kita bagi kadar yang rendah untuk membantu. Nak orang kata menggalakkan penggunaan. So kalau ada syarikat mana-mana yang ada mungkin akan datang ataupun dalam masa dekat projek berkaitan dengan teknologi hijau, saya ni lah boleh memohon bawah ni lah. Cuma dia lain sikit dengan semua tu, application form dia pun berlainan, maklumat yang kita minta pun berlainan. Itu dia punya perbezaan lah. Okay, ini untuk sektor perkhidmatan. Yang ini terbuka untuk semua sektor perkhidmatan. Dia lebih kurang tadi, cuma perbezaan kat sini akan satu dari segi kata kadar keuntungan lah. Ada lagi satu dari segi yang kata jumlah pinjaman minimum dengan maksimum, dan juga kita pun ada tempoh. Ada yang boleh sehingga 25 tahun. Tengok pada jenis aset. Biasanya kalau yang lama ni 20 tahun, 25 tahun ni kalau pembelian kilang ataupun pembelian kedai ataupun pembelian orang kata tanah untuk buat kilang, itu memang tempoh yang lama. Tapi kalau untuk mesin ni biasanya sehingga 10 tahun lah, bergantung kepada skim. Kita pun tak akan benarkan untuk tempoh yang lama lah untuk mesin. Ini yang tadilah yang semua lah. Tu saya rasa tak apa. Sebab masa pun terhad, yang itu saya just orang kata share je. Sebab mungkin maklumat yang dana tu pun boleh pergi ke website kami midf.com.my www.midf dan untuk dapatkan maklumat lah. Ataupun kalau ada syarikat mungkin ada orang kata projek lain selain daripada yang berkaitan dengan Smurf ni, boleh juga menghubungi hotline kami tadi dan berbincang. Itu dia orang kata tambahan lah. Sebab fokus kita hari ni nak cerita pasal Smurf, so saya pun tak detailkan dekat situ lah. Kalau rasa mungkin SME Corp mungkin nak buat sesi yang lain kemudian pun tak ada masalah. Kita boleh buat perkongsian lagi. Sama ada kalau dah boleh rentas negeri mungkin boleh buat orang kata talk lah, terpulang lah, tengok macam mana keadaan. Okey Cik Kai. Taufik sorry, tarikh tutup permohonan bila ya Cik Taufik? Okey, tarikh tutup sebenarnya dia tak ada tarikh tutup. Dia orang kata selagi dana tu ada, dana ni pun saya tak tahu Cik Kai, mungkin kita kena first basis lah ya? Rasanya banyak kot dana ni, saya pun tak pasti. Tapi kita tak ada tarikh tutup. Biasanya kalau misal kata dana tu dah orang kata dah habis, kita akan maklumkan lah. Kita akan maklumkan melalui orang kata media lah, macam tu lah. Sama ada pihak SME Corp ataupun MIDF lah. Tapi yang saya tahu memang tak ada tarikh tutup lah. Selagi ada, boleh memohon. Okey, baik. Terima kasih Cik Taufik. Sekiranya tiada lagi persoalan daripada pihak tuan-puan, seperti mana saya maklumkan nanti saya akan saya akan WhatsApp ya. Bagi yang dah email kepada saya tu saya dah jawab ya, macam Cik Amir saya dah emailkan borang kepada Cik Amir. Dan sesiapa lagi yang perlukan borang dan tiada dalam grup, mohon email pada saya. InsyaAllah saya akan kasih borang dan juga checklist kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, dengan ini selesai sudah ya sesi webinar pembiayaan pengukuhan PKS, SME Revitalization, financing ya, dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Taufik ya di atas penjelasan yang telah diberikan. Seperti mana yang kami maklumkan, sekiranya pihak tuan-tuan dan puan-puan memerlukan penjelasan lanjut ya, pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi pihak MIDF ataupun boleh hubungi pejabat negeri Melaka ataupun boleh hubungi pejabat negeri Johor ya. Kami sedia membantu insya-Allah ya.
Tapi seperti mana yang Cik Taufik sedia maklum ni, kami di Melaka ni masih on and off masuk pejabat. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlukan bantuan, boleh telefon kami, WhatsApp kami ataupun email kami. Kita akan, kalau ada yang kurier ke pejabat SMICOP tu, kita akan sila maklumkan dan kami akan turun ke pejabat dan tengoklah ya. Okey, terima kasih. Sekiranya tiada soalan lagi daripada pihak tuan-tuan, dengan ini saya, ya Cik Taufik. Permintaan terakhir. Ya, permintaan terakhir. Ya? Nak bergambar boleh? Nak bergambar, siapa boleh ambilkan gambar ni? Saya ni tak reti sangat ni. Dan ni semua orang kena onkan onkan kamera. Boleh tuan-tuan onkan kamera, siapa boleh tolong ambilkan gambar ni? Pak Is cara kot. Siapa? Siapa boleh tolong ambilkan gambar? Okey, siapa? Cik Firdaus boleh, Cik Firdaus ambilkan gambar. Cik Firdaus ada tak? Cik Firdaus Johor. Boleh je. Kita ni IT pun tak berapa celik sangat ni. Samalah saya tuan-tuan dan puan-puan boleh onkan kamera, kita boleh bergambar. Siapa lagi? Ada lagi yang boleh onkan kamera? Okey, tak ada. Okey, tak apa. Okey, Cik Firdaus boleh ambil. Okey, Cik Gan. Okey, 1, 2, 3. Oh, terus keluar gambar Cik Firdaus ya. Okey. Okey, terima kasih ya. Dengan itu, sekiranya ada soalan lagi ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cik Taufik. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sangat-sangat di atas penyertaan pada sesi pada hari ini ya. Dengan itu, saya sudahi sesi ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum semua. Thank you so much. Semua. Terima kasih Cik Taufik, terima kasih semua. Terima kasih.